Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Bertemu kita untuk video siri yang ke-10. Okey. Dan tajuk untuk video kali ini adalah mengenai SOP ataupun objektif. Okey. Apakah itu SOP dan apa pentingnya SOP ini kepada trader serta dalam forex trading ini, dan jangan terlepas pandang terhadap objektif. Apakah objektif untuk seseorang trader itu perlu ada. Jadi guys, untuk video kali ini jangan lupa untuk tekan subscribe dan share kalau bermanfaat. So jom guys, kita belajar sama-sama. Okey, baik. SOP. Apakah itu SOP? SOP senang bahasanya adalah peraturan ataupun rule yang ditetapkan. Okey. Contohnya dalam keadaan sekarang ini COVID-19 ni, okey, kita perlu jarak 1 meter, perlu pakai mask kan, dan seumpamanya lah. Maka dalam forex ini pun ada juga SOP. Sebelum ini pun ada, maknanya guru-guru, sifu-sifu ni dia buat SOP di mana trader ni perlu ada SOP-nya sendiri untuk mengelakkan daripada kerugian yang amat besar, dan kita nampak kita punya strategi dalam trading ini. Okey, itu adalah function. Okay? Function SOP ini supaya kita sebagai trader nampak apa sebenarnya strategi kita untuk buy ataupun untuk sell, serta untuk trading dalam forex. Okey. Jadi ini saya tunjuk secara contoh sahaja SOP. Mungkin boleh ikut ataupun boleh buat dengan sendirinya. Okey. Jadi jom kita senaraikan SOP ataupun rule terhadap individu trader yang perlu teliti. Okey, first kali, pair apa yang perlu kita trade? Okey, ini jawapannya boleh jawab pada diri sendiri. Pair apa yang kita nak trade, ataupun pair apa yang boleh jadi favorite, kegemaran. Contohnya seperti saya, contohlah GBP USD. Sebab apa? Sebab apa tu kita boleh cakap kegemaran. Okey, kegemaran, favorite. Mudah kena TP ke seumpamanya lah. Tapi kita macam dah target dah. Maknanya kita punya utama adalah GBP USD punya pair. Okey. Yang keduanya, berapa modal kita. Okey, modal kita berapa ringgit. Modal ini berapa yang kita sanggup untuk menghadapi risiko, yang sanggup hadap risiko. Okey, ini adalah modal. Modal kalau kita ada sikit, buat cara sikit. Kalau ada banyak, buat cara banyak. Okey, kita tak perlu tengok orang ini deposit modal yang besar, kita pun ikut. Jangan macam itu. Tapi kita tengok pada diri kita sendiri, mampu ataupun tidak. Okey. Modal ini dia bergantung kepada broker yang menawarkan minima dia. Ada yang $5, ada yang $10. Bergantung kepada broker. Jadi yang ketiganya adalah SL ataupun TP. Okey. Stop loss ataupun take profit. Bila kita letakkan modal kita, kita mestilah ada target kita untuk rugi dan juga untuk profit. Kenapa untuk rugi? Kerananya konsep bisnes, apabila kita tak untung, maka kita akan ada rugi. Okey? Simple sahaja. Cumanya kita perlulah minimas. Kita macam mengurangi kita punya loss kita itu. Contohnya kalau kita deposit 100, kita nak rugi biar sikit lah, bukanlah nak rugi 100%, tapi
tapi biar berpada-pada. Okey. Contohnya kalau 100 kita deposit, kita dalam at least 30 ke lebih kurang lah, bergantung kepada masing-masing punya skill ataupun strategi. Manakala take profit, berapa yang individu trader tu nakkan profit. Dan yang keempatnya adalah pip. Okey, pip. Berapa pip untuk pergi ke stop loss dan berapa pip untuk pergi ke TP. Contoh, kita katakan $100 kita deposit, okey, dan kita nakkan balik modal $100 juga, maka kita perlu kira berapa pip untuk pair GBP USD ini perlu ada supaya kita dapat $100 tu. Okey, contohnya kita masukkan $100, kalau nak dapatkan $100 juga, kita mesti dapatkan 100 pip, contohlah. Okey, maka kalau tak dapat 100 pip, maka kita tak dapatlah profit yang kita nak tu. Okey, yang kelima adalah lot. Okey, lot ini adalah entry kita, berapa sen yang kita nak letak, berapa banyak yang kita nak entry. Okey, dia paling kurangnya adalah 1 sen. Okey, dan maksimum dia bergantung kepada broker yang menawarkan dia. Okey, jadi kalau kita nak letak 1 sen boleh, tak ada masalah, bergantung kepada masing-masing. Nak letak 5 sen pun tak ada masalah, 10 sen pun tak ada masalah. Cuma saya boleh buat contohnya macam 1 sen hingga 10 sen, maka saya tak letak lebih. Maknanya macam saya tak letak 15 sen, 20 sen, bukan begitulah. Okey, ini adalah strategi sebelum memasuki peperangan trading ini. Okey, maka bila kita 1 ataupun 10, 1 sen atau 10 sen, kita pun bolehlah target berapa layer kita nak. Okey, yang keenam, layer berapa kita nak 2 ke, nak 3 ke, nak 4 atau 5, dan selebihnya bergantung kepada modal kita. Kita kena tengok dan kita kena berjaga-jaga terhadap modal kita itu. Sebab apa? Sebabnya kalau kita letak tanpa kita punya target kita, contohnya kita nak letak layer 4 kali je. Okey, 4 kali itu untuk berapa sen? 4 kali itu untuk 5 sen katakan. Maka kalau kita letak 5 sen 4 kali, bermaksud kita sudah entry 20 sen. Okey, 20 sen untuk entry pair GBP USD. Okey, dan bila kita kira-kira balik, kita kena buat satu perancangan di mana biar free margin kita itu boleh backup kita punya risk ataupun dalam keadaan rugi. Okey, so 6 perkara ini adalah perkara yang amat basic lah. Kita katakan benda ini kita sebagai trader, kita kena tengok ada ke tak modal yang besar atau modal yang kecil yang mampu untuk hadap risiko ini. Kalau tak ada, jangan trade kalau boleh. Okey, benda ini bukanlah kita nak nak menunjuk-nunjuk, tapi untuk diri kita sendiri. Okey, dan settle untuk SOP, kita pergi kepada objektif. Okey, apakah itu objektif? Objektifnya adalah, senang cerita, adalah tujuan. Maka macam mana kita nak tengok objektif kita? Kita buatlah soalan. Okey, soalan kepada siapa? Soalan kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebabnya kalau kita tiada soalan, maka kita tak ada jawapan. Okey, so yang pertamanya, soalan adalah nak apa? Okey, nak apa? Jawapan yang biasa saya dengar adalah nak duit, nak profit, nak jadi kaya raya. Tak salah benda itu kan. Saya pun nak juga benda itu. Cumanya tujuan kita
untuk daripada trading ini nak apa sebenarnya tujuan kita. Kalau kita macam ada target kita nak beli sesuatu benda, contohnya kita target, bulan ni saya nak beli sebuah laptop, dengan harganya RM2,000. Maka kita pun carilah, dengan bermodalkan kecil tu $100, kita carilah keuntungan sampailah RM2,000. Maka kita ada tujuan nak apa. Kalau kita tak ada tujuan, bermaksud kita ini ikut orang sahaja. Ini yang kita tak nak. Sebab apa? Sebabnya orang ni dia tunjuk je dia punya profit, tapi dia tak tunjuk dia punya merah tu kan, dia punya kerugian, floating merah tu tak tunjuk. Jadi nak apa, tujuan kita apa sebenarnya? Kita bila masuk trading, ikutlah sama ada trading saham ke, trading forex ke, investing pun sama juga. Kita nak apa daripada kita join tu? Nak apa sebenarnya? Tujuan kita nak masuk tu nak apa? Tujuan kita nak kumpul duit untuk menjamin masa depan atau apa? Itu yang pertama. Yang keduanya, sampai bila? Kalau trading, sampai bila kau nak trade? Kita kena ada target lah. Kita kena biar ada target kita. Contohnya kalaulah anda ini sedang mendengar dan juga anda ini adalah newbie pada tahun 2021, maka anda kena targetkan sampai bila, tahun bila yang anda nak berhenti daripada trading. Saya bukan nak menghalang anda untuk trading, bukan, kerana tak nak menjadi macam kita buat benda ni, trading tanpa hala tuju kita. Tak nak macam tu. Kita nak biar kita buat ni ada tujuan kita punya pendirian kan. Maknanya kita buat ini ada kita punya pendirian kita. Kita buat benda ni ada profit pun sikit pun tak apalah, asalkan kita ada kita punya strategi dan juga kita punya planning. Sampai bila? Nak berapa tahun? 20 tahun ke? 30 tahun ke? Kita kena adalah target dia. Contoh macam saya target 5 tahun. Maka sampai 5 tahun, walaupun tak banyak profit, saya nak berhenti pada 5 tahun dan saya mesti berhenti. Kita tak boleh cakap macam saya nak berhenti 5 tahun tapi saya masih lagi trade dalam tahun ke-6. Itu bukan orang katanya objektif kita dalam trading, bukan. Dan juga yang ketiganya adalah kita punya setup. Setup ada ke tidak? Setup ini apa? Setup ini adalah kita ada technical, kita ada strategi, kita ada planning. Kita tahu jawapan kita, kenapa kita entry, kenapa kita take profit, kenapa kita buat stop loss ini, kenapa kita ambil peak ini sebanyak 100 peak kan, contohnya. Kenapa kita ambil 100 peak, kenapa kita ambil 10 peak untuk loss. Maka setup ini kita boleh katakan sebagai satu sistem yang kita perlu ada. Satu sistem yang perlu kita ada untuk diri kita sendiri, bukannya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sistem bagaimana? Sistem yang boleh katakan menjamin kita ini boleh profit, boleh profit dan menyelamatkan modal kita. Itu yang penting. Bukannya kita tengok buka chart cari entry, bukan begitu. Tetapi kita tengok pada objektif kita. Kalau macam hari ini aku nak profit $10, nak profit $50, buat SOP, buat objektif kita. Kenapa nak $50 hari ini? Kalau boleh jawab benda itu, maka sila teruskan. Kalau tak boleh jawab, saya tidak menghalang, tapi perkara itu adalah yang terbaik. Dan yang keempatnya adalah risk management. Risk management. Pengurusan risiko ada ke? Kita kena ada kita punya risiko kita. Kerana apa? Setiap bisnes, setiap perniagaan ni kita kena menghadapi risiko.
Kalau kita tengok orang je macam iklan di mana-mana, kita tengok yang diorang ni buat trading mesti profit je kau-kau dan kita terikut. Maka bila kita ikut orang, bermaksud kita ini tidak sanggup untuk menghadapi risiko. Kerana apa? Kerana kita tengok pada dasar diorang punya keuntungan, bukannya pada dasar diorang punya tanggungan ataupun diorang punya hadapi risiko tu. Bukan. Jadi kita kena ada risiko kita, risiko pengurusan. Okey. Supaya apa? Supaya yang pertamanya tidak hangus duit kita, tidak MC. Itu yang penting lah. Dalam trading ni kita tak nak MC. Okey. Kita nak biar ada profit walaupun tidak banyak. Jangan memperlekehkan yang profit sikit tu. Jangan. Kita buatlah macam at least ada macam meniaga kan. At least ada untung, tak apa dah. Tu dikira okey lah. Jadi untuk video kali ini SOP dan juga objektif. Okay, SOP dan objektif ini macam mana sekalipun kita kena tanya pada diri kita sendiri, kenapa kita nak join trading ini. Okay, banyak mana kita nak rugi, banyak mana kita nak untung. Okay, sampai bila kita nak buat benda ni. Okay, ada ke tak sistem kita, macam mana kita punya manage kita punya duit. Okay, maknanya benda ni kita kena fikir pada diri kita masing-masing. Jadi untuk video kali ini, siri yang ke-10 SOP dan juga objektif kita. So insyaAllah kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Okay, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.